Yang Berhormat ada 22 bulan Maksudnya- pun tak selesai, saya baru Ya. berapa bulan. So bagi masa saya sikit, kita selesaikan. Saya menggesa KPM untuk menyemak semula rundingan dengan pihak pembekal Frog VLE dan menyegerakan proses serahan konten yang sekian banyak itu. Juga menghidupkan semula e-bahan multimedia SCORM yang sekian lama tidak boleh diakses. Saya juga meminta penjelasan Yang Berhormat Menteri Kanan Senator, apakah benar kos hangus VLE ini yang telah bermula semenjak tahun 2011 dahulu mencecah 1.13 bilion, yang mana ia bersamaan dengan 51% kos keseluruhan Bestarinet yang dikendalikan oleh YTL Communications. Yang keduanya, soalan berkaitan dengan perisian yang telah dibina oleh KPM yang telah ditempatkan di Frog VLE. Kenapa masih berada di Frog VLE dan bukan di Delima? Sepatutnya kita mengambil balik kerana ia milik KPM. Dan yang ketiganya, saya rasa Radius One merupakan syarikat yang luar biasa. Kita tanya tak sampai sebulan, mereka tak siap 700 lebih. Tapi hari ini telah siap kesemuanya. Ini sungguh luar biasa. Saya rasa pertama kali syarikat production house boleh siapkan 700 lebih dalam tempoh kurang sebulan. Hormat, saya nak betulkan sedikit, bukan tidak siap keseluruhan 700 dalam tempoh tersebut. Seperti mana saya kata tadi, semuanya dah siap kecuali 79 pada waktu itu di peringkat akhir. Jadi yang 79 ni dah siap. So maknanya secara keseluruhan penggambaran telah diadakan untuk kesemua 800 ya. Jadi Yang Berhormat, berkaitan dengan yang lain itu telah saya jelaskan tadi bahawa apa yang disebut tadi sewaktu saya sebut tempoh hari masih ada di peringkat-peringkat tertentu dan syarikat ini telah menyelesaikannya. Jadi saya rasa saya tak nak drag perbincangan ini terlalu panjang kerana ia yang jelas dilaksanakan melalui tata cara tertentu. Jadi ianya merupakan usaha kementerian pada waktu itu untuk memastikan kita dapat menyediakan satu kemudahan TV pendidikan untuk anak-anak kita dalam tempoh yang cukup kritikal. Dalam tempoh yang cukup singkat. Yang Berhormat perlu ingat bahawa sewaktu kita perkenalkan TV pendidikan waktu itu, telesterial TV pendidikan dah tak ada. TV pendidikan hanya datang dari internet sahaja. Maka kita mengambil keputusan mencari jalan. Apakah kaedah yang ingin dilaksanakan? Itulah kita berusaha dengan pelbagai pihak berkaitan dengan hal ini. Saya rasa ada soalan yang tak dijawab tadi berkaitan Frog VLE dan juga Alright. soalan bayaran yang dibayar bernilai sebilion lebih kepada YTL itu. So, berkaitan dengan Frog VLE, saya lupa nak jawab tadi. Berkaitan dengan Frog VLE tersebut, apa yang berlaku adalah masih ada sewaktu kontrak tamat di zaman Yang Berhormat Simpan Renggam. Ya, kalau Yang Berhormat ingat, masa kontrak itu tamat, masih ada penangguhan bayaran tertunggak yang masih belum dibayar. Sebab itulah kita tidak dibenarkan akses kepada sistem tersebut. Ini Yang Berhormat Simpan Renggam pun tahu. Zaman Yang Berhormat, jumlah tersebut masih belum dibayar, masih ada pertelingkahan berkaitan jumlah tersebut, maka aksesnya disekat. Itulah jawapan berkaitan dengan apa yang disebut. Dah setahun, saya rasa hampir setahun lah saya. Itu Yang Berhormat ada 22 bulan pun tak selesai, saya baru berapa bulan. So bagi masa saya sikit, kita selesaikan. Kalau Yang Berhormat nak bayar lain cerita. Okey. Yang satu lagi berkaitan, saya boleh move to sekolah daif ya. Sekolah daif tadi ramai yang bertanya tentang sekolah daif. Tanjung Manis pun ada tanya sekolah daif. Macam mana? Tanjung Manis pun ada tanya tadi. Tanjung Manis ada tanya sekolah daif. Banyak sahabat-sahabat kita tanya sekolah daif tadi. Okay, saya ingin jelaskan butiran-butiran. Yang Berhormat Kulai bertanya di bawah butiran mana sekolah daif ini diletakkan. Saya sebutkan di sini bahawa di bawah butiran 00102 rendah akademik, di bawah butiran 00201 menengah akademik, di bawah butiran 03700 program luar bandar Sabah dan Sarawak, di bawah butiran 03504 ubah suai naik taraf sokongan pendidikan, di bawah butiran 01300 pendidikan khas, dan di bawah butiran 00800 rumah guru. Itu merupakan butiran-butiran yang berkait dengan sekolah daif di seluruh negara. Silakan, Abi.
Saya hanya nak minta Yang Berhormat Menteri Kenan untuklah beri jawapan bertulis di mana setiap butiran berapa peruntukan yang diadakan. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okey. Yang Berhormat Menteri, dalam soalan sekolah daib, adakah kerajaan ataupun kementerian bercadang untuk membuat butiran khas untuk sekolah daib ini? Sebab bagi negeri Sabah, sekolah-sekolah daib ini terlalu banyak. Terlalu banyak dan peruntukannya begitu payah untuk dapatkan. Supaya ada pemantauan dan ada penilaian dan ada harapan bila dia akan dapat diselesaikan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sikit jelas daripada Sibuti. Saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri Kanan, adakah pengumuman berkenaan tentang telaga tiup yang pada peringkat dasar 120 juta tu termasuk di dalam pelaksanaan sekolah daif? Kerana saya dapati perbezaan belanjawan 2020 dan juga 21 ini butiran berkenaan tentang penyelenggaraan genset, telaga tiup dan juga solar hybrid ni dah tak ada di dalam belanjawan 2021. Adakah isu berkenaan tentang solar hybrid ini telah diselesaikan dan juga mengapa telaga tiup ini diguna pakai untuk pelaksanaan penyelesaian masalah air di sekolah-sekolah? Sila Menteri. Berkaitan yang Berhormat Kulai, saya akan berikan secara bertulis detail tersebut. Berkaitan apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Tuaran, kenapakah tidak ada butiran satu saja, ya? Itu merupakan satu cadangan yang baik dan inilah antara perkara kita sedang lihat bagaimanakah kita boleh tambah baik keadaan ataupun kaedah yang kita boleh laksanakan dalam konteks butiran-butiran ini. Namun dalam keadaan tertentu ada historical facts, ada ceritanya di mana kadang-kadang projek ini dimasukkan dalam butiran tersebut dan sekarang ini masih berjalan. So, kemudian ditambah butiran projek baru dalam butiran lain yang masih berjalan. Sebab itu dia jadi banyak butiran. Ya. Yang Berhormat Tuaran, berkaitan Yang Berhormat Sibuti, sekolah peruntukan untuk membina telaga tiup ada, ya. Peruntukan untuk membina telaga tiup ada di dalam RMK, dalam belanjawan 2021, di mana kos projek adalah sebanyak 120.11 juta. Saya akan perincikan butiran, ya. Ada all the details dengan saya. Dan juga siling peruntukan adalah sebanyak 18.4 juta, melibatkan 184 buah sekolah, iaitu 30 buah sekolah di Sarawak, 154 buah sekolah di Sabah. Okay, telaga tiup ini saya nak ceritakan sedikit, since Yang Berhormat Sibuti bertanyakan keperluan telaga tiup. Ada keadaan di mana sekolah-sekolah ini tidak mendapat akses air melalui pipe-pipe yang disalurkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ya, oleh yang demikian terpaksa diadakan telaga tiup ini bagi membolehkan sekolah-sekolah yang tidak mendapat air daripada yang disediakan oleh kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan ini mendapat air. Kadang-kadang ada situasi di mana pipe-nya ada, pipe yang disalurkan oleh pihak kerajaan ada, tapi tekanan air tidak ada. Apa yang berlaku, buka pipe-nya tidak keluar air, ya. Oleh yang demikian diusahakan projek-projek telaga tiup, dan kebanyakan projek-projek telaga tiup di negeri Sabah, di negeri Sarawak, di negeri Sarawak telah selesai dan sekarang ini ada di bawah butiran penyelenggaraan. Jadi ada untuk telaga tiup ini ada dua butiran. Ya, butiran pertama sekali adalah butiran untuk pembangunan telaga tiup yang diumumkan, dan juga butiran apabila dah siap ianya akan berada di bawah butiran penyelenggaraan. Jadi ada dua butiran tersebut, Yang Berhormat Sibuti. Dan juga dalam keadaan sekarang ini juga apa yang kita dapati, ada telaga-telaga tiup yang kita usahakan sebelum ini tidak terlalu dalam dan airnya tidak bersih. Maka dalam usaha baru di mana telaga-telaga tiup ini akan dibuat, pembinaan baru ini akan menggunakan teknologi yang lebih baik di mana kedalamannya akan ditingkatkan supaya air-air yang lebih bersih dapat dibekalkan kepada sekolah-sekolah.